of demonstrators could face charges for joining an opposition-led rally in Kuala Lumpur on Saturday. Malaysian police say they arrested and released 245 people for taking part in an illegal assembly. Police fired tear gas and sprayed activists with chemicals from a water cannon. It was the biggest anti-government demonstration for almost a decade. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera hadirin yang dihormati sekalian. Saudara pengacara majlis yang saya kasihi, Tuan Guru Ustaz Abdul Hadi Awang, pemimpin-pemimpin PAS, Tan Sri Khalid, Saudara Azmin Ali dan pemimpin keadilan, Saudara Roni Liu dan wakil-wakil DAP, saudara-saudari, wakil-wakil NGO, wakili bersih, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini malam ini kita berhimpun. Tapi pada hari ini kita menyaksikan satu anjakan semangat baru. Bukan anjakan, lonjakan semangat rakyat yang berkobar-kobar. Perdana Menteri Abdullah Badawi kata dia pantang dicabar. Orang ramai, rakyat Malaysia mengatakan hak mereka jangan dicabar. Lawan tetap. Sudah. Ini cukup kuat dengar kedengaran saya hingga ke Putrajaya. Biar sudah-sudahi hormati sekalian. Yang kita berhimpun susah payah, kena bedil, kena hujan. Sebab apa? Minta hak yang dijamin dalam perlembagaan. Dan yang Ustaz Hadi kupas sebentar tadi, jelas dalam prinsip Islam itu sendiri. Pemimpin Melayu, pemimpin Islam, kerjanya tipu. Ya. Negara menjanjikan, ini 50 tahun kita merdeka, kita menjanjikan suatu pilihan raya yang bersih dan adil. Buat memorandum diketepikan, buat tuntutan diketepikan. Kita kemukakan fakta, bukti, nama hantu-hantu yang bangun mengundi. Tidak dipedulikan. Dan yang anehnya, iblis-iblis yang bangun mengundi ini, dalam puluh ribu tiap negeri yang mengundi, dia mengundi hanya satu pihak, kaum-kaum iblis, kawan-kawan dia. Kalau iblis-iblis ini pakat, pengundi-pengundi hantu ini, kemudian setengah dia pilih keadilan, setengah PAS, setengah UMNO, kita boleh bincang juga. Ini dah, dia pilih semua geng-geng dia saja dan dia taat setia tanpa sedikit pun ragu. Mana boleh kita izinkan iblis mempengaruhi pemerintahan? Saudara-saudari, yang kita tuntut itu tak susah sangat. Pemberita New York Times telefon saya. Dia kata, "You minta apa yang susah sangat?" Saya kata, 50 tahun merdeka. What we, the people, the Malaysians generally call for is merely a just, free and fair elections. Elections without phantom voters. Elections without deceit and fraud. Why is it so difficult? Susah kerana UMNO dan Barisan Nasional tidak yakin mereka akan menang kalau pilihan raya itu bersih dan adil. Tapi yang penting hari ini, saya pun semangat muda 10 tahun.
Saya rasa macam tahun 98 balik. Sebab tu saya pakai baju pun memang garang sikit malam ni. Ustaz Hadi terkejut, dia kata pasal bunga banyak sangat. Saya kata Ustaz Hadi ni 10 tahun yang lalu. Saudara-saudari, tengok semangat rakyat. Kalau kita tengok televisyen, kenyataan Perdana Menteri, bukan setakat kenyataan yang Timbalan Menteri dengan Menteri Penerangan anak Maidin apa nama? Zainuddin ni tak. Bukan setakat kenyataan dia. Kenyataan Perdana Menteri, cabar rakyat, jangan berani berdebah kamu. Nak tengok siapa terabah. Rakyat nampaknya kalau tahu hak mereka, dia boleh bangun. Dan kita saksikan, ada yang kata 40,000. Saya kata 40,000 yang kira lagu mana? 40,000 tu di depan Istana Negara. Ni yang Masjid Jamek tak kira, yang di Sogor tak kira, yang di Kampung Baru tak kira, yang di Sekat di Kepung tak kira. Yang hadir lebih 100,000 orang hari ini. Ya. Selebih pada 100,000 yang berhimpun kerana menuntut hak mereka. 100,000 yang tak takut dengan ugutan, tetapi yang tunduk kepada perlembagaan dan insaf. Kalau kita nak ubah, kita kena ada semangat dan keupayaan. Kalau takut dengan risiko, jangan bicara soal perjuangan. Sebab itu kalau kita tahu hak kita, maka lawan tetap. Tidak ada pilihan. Nak harap dengan permintaan tak jadi. Tengok perhimpunan UMNO, saya tak ikuti sepenuhnya kerana saya bukan perwakilan lagi. Yang ada apa? Seronok, jenaka, gelak ketawa, hang puji aku puji hang. Hang adalah Perdana Menteri yang paling baik di dunia. Hang pula puji pula inilah Perdana Menteri yang paling banyak faham pasal kepada Islam. Kau ni pula puji, kerja macam tu, bak keluar kerih nak lawan. Bincang isu apa? Ugut bloggers, ugut rakyat, haramkan perhimpunan rakyat. Ada bicara soal harga barang, bawang naik, tepung naik. Semalam saya berucap di Padang Matang Damak Laut balik pulau, yang Saifuddin dan Sution bawa ni di Pusat Payah pergi market beli bawang banyak ni, tepung, nak tunjuk ke orang ni dia harga bawang macam mana. Itu kita kena kerja kita mewakili kepentingan dan suara rakyat. Perhimpunan UMNO bincang apa? Kontrak, saham, yang duduk semua di depan tu kaya-kaya raya semua. Bukan puluh juta, ada yang ratus juta ringgit, ada kekayaan berbilion ringgit. Kalau berani nafi, nafi. Kalau saya salah, boleh saman, bawa saya ke mahkamah. Kalau salah, saya kata pemimpin-pemimpin UMNO merompak kekayaan orang Melayu atas nama dasar ekonomi baru. Tapi bukan main lagi nak pertahankan dasar ekonomi baru. Kononnya ini saja kepentingan orang Melayu. Kalau tidak, ini habis orang Melayu. Yang ada hari ini, kekayaan kita, saham kita, kontrak kita, ini koridor utara, koridor selatan, timur, Sabah, Sarawak, penuh dengan koridor. Puluh-puluh bilion, sini 70 bilion, sini 40 bilion, jadi beratus bilion dolar. Oi, hang kira lagu mana? Bilion apa? Bilion rupiah. Ini yang dibicarakan oleh mereka. Harga barang? Tak. Harga petrol yang meningkat? Tidak. Kenapa? Mereka tidak mau rakyat berfikir, terutama orang Melayu. Orang Cina diberi sedikit ruang. Maknanya mengikut pandangan pemimpin UMNO dan Barisan Nasional, orang Cina boleh fikir sedikit. Sebab itu surat khabar Cina boleh bagi laporan dan liputan yang agak bebas sedikit, ruang terbatas. Orang Melayu jangan fikir langsung, biar bodoh macam mereka. Sebab itu tidak ada liputan yang adil sama sekali.
Tidak ada isu harga barang, tidak ada harga petroleum. Elektrik yang akan naik, tol akan naik, semua akan naik tahun depan. Maknanya pilihan raya dah dekat. Kalau undi Barisan Nasional menang, dia naik harga barang, naik petrol. Menang kita, insya-Allah keadilan PAS DAP, hari ini menang, esok harga petrol turun. Kalau tuan-tuan nak pilih, nak naik harga petrol, pilih. Kita dah bagi pilihan, nak turun ke nak naik. Saudara-saudari, kita kena bicara soal ini. Berapa untung petroleum? 76 bilion. Bulan lalu saya berucap 70 bilion. Bulan ini 76. Bulan depan naik 80 lebih. Sebab harga petroleum antarabangsa meningkat. Masalah rakyat bertambah. Sebab itu dalam bersih, dan saya ucap terima kasih semua kawan-kawan kita daripada MTUC sampai semua NGO, parti-parti politik, dan khususnya kerana kehadiran Ustaz Abdul Hadi Awang dan PAS yang telah mengerahkan semua kekuatan memastikan kejayaan perhimpunan bersih pada hari ini. Saudara-saudara, sebab apa? Kita mahu rakyat sedar dan insaf dan buat pilihan. Saudara, ini tidak dibincang dalam perhimpunan UMNO. Seluruh rakyat Malaysia, satu dunia tahu pasal video Vicky Lingam. Lawyer India yang cakap orang putih tak berapa pandai. Korek. Tapi boleh jadi lawyer yang nombor 1 dan paling kaya di Malaysia. Sebab dia berpakat dan ada share dalam syarikat judi Vincent Tan. Dan Vincent Tan ambil Tengku Adnan dalam syarikat judi. 3 mereka wakil Barisan Nasional, satu Melayu, satu India, satu Cina, boleh tentukan siapa naik, siapa dibuang, siapa turun sebagai hakim. Ketua Hakim Negara ditentukan oleh tokoh judi Vicky Lingam, Tengku Adnan. 2 pemegang saham dan juga serahkan kongsi syarikat perjudian Vincent Tan. Saya nak tanya, kalau Ketua Hakim Negara pelantikan mereka dipengaruhi oleh Vincent Tan, saya nak tanya, Ketua Polis Negara siapa pengaruh? Peguam negara ada pengaruh orang lain tak melantik? Menteri Kabinet ada tak pengaruh lain yang menentukan siapa dia pemimpin Melayu yang nak ditonjolkan dalam UMNO dan Barisan Nasional? Saudara, ini soal serius. Ini soal maruah bangsa kita. Ini soal maruah umat. Apakah kita boleh biar begitu saja? Ada orang bagi tahu saya, dia kata orang Melayu ini soal makan minum dia saja yang dia ambil tahu. Dia ada kerja, dia ada projek, cukup bagi dia. Dia tak peduli soal negara hukum, hakim, hak rakyat, pilihan raya. Saya bagi tahu, ini sikap sombong dan angkuh. Ini pandangan orang UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO yang kaya raya, yang fikir orang hanya fikir soal perut mereka. Imam Syafi'i pernah menyebut, orang yang fikir soal perut semata-mata, nilai dia itu tak lebih daripada apa yang keluar daripada perut dia. Ini yang harus kita renungkan betul-betul. Saudara-saudara, hari ini saudara-saudari telah buktikan bahawa orang Melayu umumnya tidak hanya fikirkan soal periuk nasi, tetapi fikirkan soal hak mereka, jaminan perlembagaan. Dan itulah sebabnya mereka berhimpun untuk menuntut pilihan raya yang bersih dan adil. Penipuan ini menyeluruh. Saya tak mau sebut kerana perkara ini sudah diulas dalam kempen bersih di seluruh negara. Kawasan Ustaz Hadi Awang, kawasan Azizah di Permatang Pauh, kawasan Kit Siang, tanpa kecuali. Saya umumkan di Stadium Kota Baru beberapa bulan yang lalu. Maklumat SPR dengan Datuk Seri Najib Tun Razak nak fikir nak bawa 40,000 pengundi-pengundi Siam datang mengundi di beberapa kawasan strategik pilihan raya Dewan Undangan Negeri di Kelantan untuk memastikan kemenangan UMNO. Ini kerja SPR ke?
You can fool some of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. Kamu tak boleh cuba tipu rakyat sepanjang masa. Sebab itu rakyat kena bangun. Saudara percayalah, dah bercakap banyak dah kempen banyak dah, penerangan dah sampai banyak, video VCD dah edan merata tempat dah. Kalau kita tidak bangun tuntut hak kita, selamanya kita jadi hamba abdi di negara kita sendiri. Ini yang berlaku. Kita jadi masyarakat hamba. Yang nak kita baca ditentukan oleh beberapa kerat pemimpin UMNO dengan tauke-tauke yang mendukung mereka. Yang kita nak tonton hanya berita dan liputan berita yang ditentukan oleh mereka. Sebentar tadi Menteri Penerangan anak Maidi ni, apa nama? Marah kepada Al Jazeera. Cakap orang putih. Ini orang putih lantang pukangnya ya. Ini orang putih dia macam orang putih Wikilinggam lah, korek. Orang tu tanya, why is it that you do not allow a peaceful assembly in Kuala Lumpur? No, these people illegal assembly. Wrong. They are opposition. Why can't you allow a peaceful assembly? Soalan kedua, dia jawab, you Al Jazeera, you support opposition. Dia marah Al Jazeera. Awal tahun ini saya pergi interview di BBC London. Seminggu sebelum tu menteri yang sama pergi ke BBC London, marah BBC. Dia marah BBC, kata pasal apa you pergi interview Anwar dan pembangkang di Malaysia? You tak tahu ke? You patut interview orang macam saya. Macam lagu Saloma, pilihlah macam saya. Allah. Itu dia. Jadi pengarah BBC itu beritahu ke saya, dia kata, your Minister of Information, I'm sorry, he's not my Minister of Information. Dia kata, but anyway, Malaysian Minister of Information is so naive and so ignorant. Naif dan jahil. Dia nak arah BBC itu macam RTM. Padahal di England, Tony Blair pada masa itu Perdana Menteri England tak boleh arah BBC. BBC itu bebas sepenuhnya. Dia bukan macam di Malaysia. Inilah keadaan kita. Maknanya kita tonjolkan tokoh-tokoh termasuk menteri yang tidak membantu menaikkan imej negara, tetapi terus memerudumkan imej negara kerana kejahilan mereka dan keangkuhan mereka. Apa yang berlaku dalam negara kita ialah sikap pemimpin-pemimpin yang angkuh. Saudara-saudara, saya nak tanya, mengapa sukar sangat Perdana Menteri Abdullah Badawi dan kabinet sekarang nak bagi satu saja jaminan? Apa salahnya? Apa salah dia keluarkan kenyataan, baik, mulai hari ini kita nak jamin SPR jalankan pilihan raya yang bersih dan adil. Sampai sekarang belum ada kenyataan. Mengapa susah? Karena kalau pilihan raya itu bebas dan adil, media itu bebas, maka kebongkaran, keselekohan, rasuah dan penyelewengan itu diketahui umum. Kita ambil kes Al-Tantuya, tak selesai. Sudah tahu, saya dah sebut di banyak tempat tentang kisah Al-Tantuya dan ala filem Hindustan. Acahi menteri kaya rahi terlepas ke, polis yang dia bawa masuk jail ke. Memang kita tahu dah selesainya. Dia akan selesai sebelum pilihan raya. Kes kapal selam tidak ada penyiasatan. Tuan Guru Ning Abdul Aziz, Menteri Besar Kelantan, disiasat kena buat pendedahan. BPR ni kerja dia apa? Saya nak bagi tahu kepada Ketua Pengarah BPR, yang buat pindaan akta BPR itu semasa saya pemangku Perdana Menteri. Tujuan dia itu bertindak ke atas perasuah, bukan untuk mengugut orang yang memberi maklumat.
Macam saya kena kes video Vicky Linggam, macam-macam silat, teknikal tak betul, tak terang, yang kita tak tahu cakap dengan siapa. Dia cari helah macam mana. Ni Vicky Linggam terang-terang mengaku dia bercakap dengan Ahmad Fairuz. Tanya Vicky Linggam, hai Vicky Linggam, adakah engkau benar bercakap dengan Ahmad Fairuz? Korek. Baik. Kalau gitu, kalau dia kata not correct, kita nak tanya, then mengapa kamu bohong kepada orang lain? Kamu bohong karena kamu nak dapatkan dukungan dia, persetujuan dia untuk memilih kamu sebagai peguam, dan jamin dia, kamu akan menang dalam kes. Maknanya kamu peguam penipu. Dia kena. Kalau dia mengaku, kita nak tanya apa hubungan dengan Teguh Adnan dan Vincent. Berapa ratus juta yang mereka belanjakan untuk beli hakim-hakim ini dan memastikan kes-kes yang kamu bawa itu menang dan menyebabkan orang macam saya, Wee Chi Kiong dan lain itu masuk penjara. Patut tanya. Tak, dia tak tanya. Mari jumpa saya. Saya kata okey. Minta keterangan. Saya bagi keterangan. Minta thumb drive video. Saya pun bawa. 10 minit sebelum saya serahkan, telefon, minta maaf Datuk Seri, kami tak boleh mari, batal saja perjumpaan ini, kita berunding masa lain. Keluar televisyen, Anwar enggan memberikan keterangan. Disebar di seluruh Malaysia. Saya dah sedia dah keterangan. Kemudian Ugut nak tangkap saya, nak guna Seksyen 22, kerana sekononnya saya punyai dokumen asal. Saya nak ulang lah, bukan astaghfirullahalazim, bukan nak takabur. Dengan naga sanggup ku lawan, ini kan pula cicak mengkarung. Itu usah ada ugut-ugut. Ya. Apa guna ugut? Saya bukan pilih, saya sebut itu di Taman Melewat. Saya bukan minta video, dia bagi, orang bawa, tunjuk dekat saya. Ini maklumat penting. Ia menunjukkan rasuah, rosaknya badan kehakiman. Bukan setakat saya kata, Tuanku Sultan Azlan Shah, Sultan Perak Darul Ridwan, bekas Ketua Hakim Negara, beri ucapan pula baru-baru ini. 2004 dia buat penulisan dan menerbitkan buku menegur sistem kehakiman. Bulan lalu sampaikan ucapan menyatakan terhakisnya keyakinan rakyat pada badan kehakiman di negara kita ini. Tak disiarkan dalam televisyen atau dalam akhbar. Saudara, ini semua harus dinilai oleh rakyat. Rasuah, baik kapal selam, baik Sukhoi jet. Ni Pelabuhan Kelang, saya ada maklumat. Selesai dulu video, selesai dulu bersih, saya akan bawa dan bongkar cerita baru soal Pelabuhan Kelang. Ya, ini akan menggemparkan lagi. Mana maklumatnya? Tidak ada pada saya, tidak ada di rumah saya, tidak ada di pejabat saya, tapi disimpan di satu tempat yang rahsia, di satu gua, dan hanya satu mantra jampi tertentu yang boleh membuka gua gitu. Ain sing mata kaci, baru boleh. Kalau tidak tak boleh buka. Carilah, tak dapat sekarang ni. Kalau nak pergi tanya saya di rumah, di pejabat, tak ada. Tetapi kita akan bongkar. Hanya menunjukkan bagaimana jemaah menteri, bagaimana Menteri Pengangkutan dulu Dr. Lee Leong Sik dan Menteri Pengangkutan sekarang Chan Kong Choi telah melakukan jenayah dan kesalahan dan menipu, menyalahkan gunakan kuasa sehingga kerajaan sekarang menanggung kerugian 4.7 bilion ringgit. Ya. Mana dibincangkan oleh Amprim Purnama Manohar? Soal Vicky Linggam? Tak. Soal Pelabuhan Kelang? Tidak. Soal kerugian lain? Tidak. Soal harga barang? Tidak. Yang dibincang apa? Dia hantam orang.
Saudara, ada masalah sekarang. Kalau ada lah di kalangan kita, kawan-kawan kita yang ada sebanyak yang rasa simpati dengan UMNO ni, berhentilah. Sudah. Ya. Jagalah. Yang ada lama berhenti baru saudara. Saya tak lama, baru 10 tahunnya. Jadi kena. Ini soal kita bincang bersih malam ini bukan soal politik biasa. Ini soal maruah umat dan negara. Hak kita dipermainkan. Bayangkan seorang Perdana Menteri boleh cabar kita soal peraturan teknikal polis permit dapat atau tidak, tapi tak sebut bahawa orang tuntut pilihan raya bersih dan adil. Dan kita bercakap soal agama, Islam hadari, soal akhlak, soal nak ikut Syafi'i, Al-Ghazali. Ya, orang Penang dia tak apa lah. Ya, ini sudah-sudah. Kita kena fikir. Masalahnya banyak. Tetapi kalau kita biar, ini yang akan berlaku. Saudara-saudari, saya nak tekankan, perhimpunan hari ini bukan yang mula dan yang akhir. Saya serah kebijaksanaan kepada pimpinan bersih memutuskan. Tapi kau tanya pendapat saya, sudah sekali langkah berjuang, kita tetap terus berjuang. Lawan tetap. Ya. Sebab kalau hari ini berakhir, tidak akan ada apa-apa perubahan. Kita dah tunjukkan keupayaan kita menjalankan demonstrasi secara aman. Hujan, ribut, taufan, gegak gempita guruh di langit, minta rakyat dengar bicara rakyat. Dan rakyat masih turun berduyun-duyun. Berpuluh-puluh bas dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang disekat, van disekat. Dan saya semalam pulang dari Pulau Pinang sampai ke rumah pukul 4 pagi. Banyak bas-bas tersangkut. Tapi dalam ramai banyak-banyak bas tu ada juga yang cerdik. Ni tanya pergi mana? Pergi Kuala Lumpur. Pakai pula baju kuning awal-awal. Janganlah lagi. Nantilah sak sorok dah ada bawah bantai tu. Kedah ni pun betul sangat abah ni. Jangan tunjuk. Kena cerdik. Macam mana orang cerdik? Macam bah daripada Matampau. Bila bah Matampau ditahan, ni mana? Kami daripada rombongan UMNO cawangan Kepala Batai. Nak pergi mana? Kami rombongan nak pergi ke Melaka. Nak pergi tembak, jumpa Ali Rustam macam mana nak bincang pasal mana nak tembak babi ni. Polis pun senyum. Okey, pergi. Lali jalan. Tu baru cerdik namanya. Ini pergi abang nak pergi mana? Pergi Melaka. Siapa aja? Ustaz Adi aja. Patah balik. Kena jawab cerdik. Saya yakin, saya nak ulang, saya yakin kalau rakyat cerdik, puak-puak penipu dan perasuhan ni akan kalah. Dia tipu lah banyak mana pun, kalau kita cerdik dia kalah. Dia bayar, duit kita ambil. Dia tunjuk televisyen, oh ya, kita tak panggah dia. Dia tanya kita nak pergi mana? Kita kata nak pergi Putrajaya. Karena kita simpati kepada Datuk Dolah yang telah cabar si berdebah yang lain ni. Abang kat polis betul-betul. Polis kena, kita tak setuju ni puak-puak ni. Nak kacau apa? Negeri ni aman. Nak tunjuk perasaan apa? Pilihan raya memang bebas dan adil. Tapi kena jaga-jaga juga. Polis yang di bawah yang sokong kita ramai, hang sahabat silap, dia kata hang tak guna, dia pelepas dah sekali lagi. Jadi kena tengok-tengok lah. Mirip kok mana? Tapi saudara, saya tengok memang tebah dia cerdik. Dia kata dia UMNO cawangan Kepala Batai. Kepala Batai ni kata kami ni. Nak pergi mana? Nak pergi Melaka. Lepas sampai sini. Jadi kemudian turun di Rawang. Naik LRT mai Kuala Lumpur. Rakyat cerdik. Tu yang ramai datang tu. So saudara, lepas ni nak buat apa? Lepas ni kena sebar maklumat. Kita kena kerja cukup kuat. Saudara, ni soal hidup kita. Saya sebut semalam di Pulau Pinang. Ni di Pulau Pinang. Tunggu
tu kalau sakit jantung nak bedah berapa lama? Kawan tu jawab 6 bulan. Sebab apa? Kamu daripada kampung Padang Tembak ataupun daripada Padang atau Matang Damar Laut ataupun Corok Tok Kun ke Lahak Yue. Tapi kalau kamu ni Tan Sri yang kaya, bukan Tan Sri Khalid, pembesar UMNO, tak ada masalah. Hari ini sakit, esok belah. Kadang-kadang hari ini belah, minggu depan belah sekali lagi. Ya, boleh. Tapi kalau kamu daripada keluarga miskin, tunggu 6 bulan. 2 bulan dah tenat. 3 bulan baca Yasin, 4 bulan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada nak belah. Ini Malaysia, cemerlang, gemilang, temberang apa? Sebab itu saya katakan, bagi perubahan. Yang kita minta ini, peluang kita tentukan. Belum tentu kalau pilihan raya bersih dan adil. Orang yang tuntut hari ini semua ni nak pilih PAS ke keadilan ke DAP, belum tentu boleh jadi pilihan raya bersih dan adil. Dia nak sokong UMNO juga. Kerana dulu, sekarang dan masa depan. Kerana inilah hidupku dan matiku. UMNO sajalah. Nak kapan pun dengan bendera UMNO. Tak upaya lah buat. Dia hak dia untuk pilih. Dia dah tak mau cerdik, nak buat macam mana? Tetapi saudara-saudari, hak ini kita kena pertahankan. Kalau tidak, kita hilang kuasa kita, hak kita. Saudara, lepas ini kita buat apa? Saya katakan sebarkan maklumat. Ada rencana, ada risalah, ada VCD, beli. Tolong edar. Hantar kepada kawan-kawan kita UMNO ni, biar dia dengar, biar dia baca. Kalau ada gambar perimpunan hari ni, kita sebar. Sebab kalau nak harap utusan besok atau berita harian atau dia tunjuk tak ramai. Dia tunjuk, dia kata ada 500 orang saja. Dia tak ramai. Dia kata gagal. Dan kita boleh agak. Kita sebar, cetak, sebar sendiri. Dan rakyat tidak bodoh. Saya yakin rakyat akan tengok beza kalau dia kata perimpunan tu 1000, padahal di perkarangan di hadapan Istana Negara sudah puluhan ribu, dan kemudian di tempat-tempat lain kita ambil 5-6 foto yang menggambarkan kedudukan dan tunjuk bagaimana kemarahan semangat rakyat yang baru ini. Jadi apa lagi? Kita kuatkan jentera kita. Apa lagi? Dalam 2 minggu, 3 minggu kita kena berimpun semula. Tarikh strategi saya serah pada bersih. Saya patuh keputusan mereka. Tetapi kalau kita serius, kalau kita sungguh-sungguh minta perubahan, dalam tempoh 2-3 minggu akan datang, kita harus sanggup berhimpun. Sudah kita sampaikan memorandum kepada Raja. Sekarang kita berhimpun menuju ke Parlimen. Kita sampaikan memorandum di Parlimen. Nampak tak orang sungguh-sungguh ni? Apakah saudara sanggup? Sungguh lawan tetap. Kalau itu saya berani. Karena kalau selesai pada malam ini saja, tak akan ke mana. So dengar sudah Mak Sabu sebut tadi, Roni sebut tadi, ini satu permulaan yang bermakna. Saudara-saudara, memang ada risiko dia. Tapi kita jamin, seperti yang kita lakukan, buat cara aman. Kita berhimpun. Dan kita pandai setelah ada pengalaman ini. Ya. Kita berhimpun macam tadi. Kalau semua berhimpun ke Dataran Merdeka, habis, susah. Jadi ada strategi yang teratur. Oleh demikian, saya harap benar-benar saudara berikan kepastian supaya saudara dapat memberikan jaminan dan ikrar supaya kita buat tuntutan. Kerana lebih pada ini amaran tak ada dah. Boleh bagi amaran, akan ambil tindakan, tidak ada permit. Perdana Menteri kata jangan cabar saya. Dah habislah. Nak marah lebih dari ini tak ada dah. Ini dah maksimum dah dolah weh.
Dah pelepah dah peluru berhabis lah. Jangan cabar saya. Tahu 100,000 turun. Jadi saya ingat kalau buat sekali lagi 3 minggu dia nak kata apa? Cabarlah saya. Turunlah beramai-ramai. Mana tahu dia tengok orang ramai-ramai, kalau aku nak selamat aku turun sama. Boleh jadi. Yang ni kita tak tahu. Tapi jangan harap pada mereka. Saya tengok dah dia bagi maksimum dah amarannya. Jangan cabar saya, maknanya jangan cabar saya, akan guna seluruh kekuatan untuk hantam kamu. Dan rakyat masih bangun. Kalau datang umpamanya hari ini 100,000, kita buat sekali lagi 100,000 yang datang ini semua datang, dan pastikan 100,000 ini panggil seorang lagi, maka 200,000 turun. Saudara-saudara, target kita ada perhimpunan kali kedua ini mesti turun kurang-kurangnya 200,000 rakyat Malaysia. Dan saudara, ini akan memberikan signal. Hari ini sebelum saya berucap tadi, saya sampai ke Al Jazeera Inggeris, saya bercakap dengan CNN, New York Times, AFP Perancis, semua dah keluar satu dunia dah. Cuma kita bukan nombor 1. Nombor 1 Pakistan. Berita kita masih nombor 2. Pakistan nombor 1 kerana undang-undang darurat. Nombor 2 di dunia sekarang Malaysia kerana tipu dan kecoh pilihan raya. Kita nampak peringkat tertinggi. Dan kenyataan kita, belum kita dengar jaminan Perdana Menteri bahawa dia nak adakan satu pilihan raya yang bebas dan adil. Dan rakyat anggap ini satu permulaan. Dan kita bagi notis satu permulaan. Kalau tidak, kita siapa kata pulau pilihan raya kita dah cuba. Sekarang ini strategi kita bukan pulau tak pulau. Kita turun di jalan dan tuntut hak kita. Kita lawan tetap. Karena kalau kita tidak lawan, orang ini tidak akan sedar. Saudara-saudara, ini yang kita katakan perubahan islah mastata'tum, perubahan sedaya upaya kita, ikhtiar kita, perbincangan di kalangan pimpinan keadilan, PAS, DAP dan NGO semua dalam bersih ini. Keputusan kita turun adakan perhimpunan cara aman. Round 1 hari ini, round 1 kita menang 1-0. Round 2 dalam 2-3 minggu lagi mesti 200,000 orang turun. Saudara-saudara, ini yang kita kena hidupkan. Ugut bukan main banyak. Bayangkan universiti semua diugut. Kerja naib chancellor adalah nombor 200. Ni mutu universiti di Malaysia ni nombor berapa? 200. Itu yang terbaik. Yang tak masuk senarai nombor berapa? 300. Tapi bila bercakap macam ketua cawangan UMNO, anak-anak mahasiswa sekalian, jangan turun ke jalan. Tu naik kapal terbang semua. Ini dia mutu pelajaran ke mana? Mutu pendidikan kita. Chulalongkorn di Siam, di Bangkok pun menang banding dengan Universiti Melaya. Universiti mana? Chulalongkorn menang daripada Universiti Melaya. Dan apa yang kerja pemimpin universiti ini bangga. Oh, you know. Dan ugut mahasiswa jangan turun. Saya ucap terima kasih. Saya tengok tadi mahasiswi pun ramai. Ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian semua pakai purdah. Saya kata tak pernah nampak begitu ramai yang purdah. Jadi saya ingat sungguh-sungguh. Rupanya dia tengok saya, dia kata, Datuk Seri, dia buka purdah tu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Rupanya dia pandai tutup supaya seberang tak boleh ambil gambar dia. Cerdik dalam cerdik. Jadi esok kalau kali lagi 2 minggu lagi, 3 minggu lagi datang, biarlah ramai wanita-wanita yang datang, baik Amoy, baik Laicumi, pakailah purdah semua. Dia tak boleh ambil gambar. Cerdik namanya. Cerdik. Itu jalan. Lelaki macam mana saya tak tahu nak fikir macam mana lagi. Pakailah kat mana pun. Pakailah apa muka bubuh dalam misai ke janggut kat mana, buatlah kat mana. Pandai-pandailah. Kalau sanggup nak jaga maruah negara dan bangsa kita, boleh buat. Ini duk fikir yang ni tak boleh, yang ni macam mana. Saya ni kerja, saya ni jabatan telekom, saya ni jabatan bomba. Iyalah jabatan bomba tak apalah, pergi tunjuk pihak abang, saya jabatan bomba. Tak payah abang lah. Tak payah
payah duduk bagi depan duduk ambil duduk belakang Ustaz Adi. Tapi jangan bagi orang tahu. Duduk belakang Ustaz Adi, dia ambil gambar, duduk belakang sikit. Cerdik. Kalau tanya, dah saya kebetulan nak pergi rumah Pak Menakan, saya dah sakit perut. Lalu tu tersekat. Itu yang saya ikut tu, saya tak ikut buat-buat ni. Cerdik jawabnya, cerdik. Apa yang susah sangat? Ni nak mari ceramah di Taman Melewah. Takut kalau orang nampak. Saya kata tak. Saya sebenarnya ada kambing sekok. Kambing tu abang baru beranak. Malam ni nak pergi tengok saja. Yang tu aja cerita. Jawablah. Dah betul. Puak ni kena macam tu. Saya kata kalau kita tak cerdik, kalah kita. Sebab orang ini dia zalim. Ini Ustaz Adi Awang terang banyak soal kezaliman ni. Dia tak peduli. Buang mahasiswa. Singkir daripada universiti. Tak kira masa depan dia. Ugut. Bukan jadi sini sampai luar negara. Saya berucapkan ni di London, di ugut ni. Jangan turun dan sebagainya. Tapi baru-baru ni, pada hari ini, mahasiswa kita di London buat bantahan di depan Jabatan Penuntut Malaysia mengenai bersih, menyokong bersih. Dan ini satu permulaan cukup baik. Dan insya-Allah kita akan sebarkan lagi maklumat ini. Tapi yang penting kita kena ada kesediaan untuk bawa. Saudara, bolehkah kita orang Melayu, orang Islam atau orang Malaysia, Cina, India, tapi yang faham perlembagaan, tapi akhlak tak ada. Orang tipu tak apa. Ini orang mati mengundi tak apa. Ini orang yang tak hak mengundi. Ustaz Adi bagi tahu di Marang, yang tak mati pula jadi matilah ni. Orang UMNO yang mati dia hidup mengundi, orang PAS yang hidup jadi mati tak boleh mengundi. Kepak. Ini nak marah. Bila tanya ada bukti, ini fitnah. Ini ada nama, maklumat. Ini Surah Azmin tunjuk bapa dia mati 4 tahun dah, boleh mengundi lagi. Mengundi pula depa, bukan mencokong anak dia. Saudara, tak boleh kerja macam ni. Tak ada. Dia moral pimpinan, akhlak pimpinan itu penting. Kalau kata ada kesilapan, baik, Suruhanjaya Pilihan Raya adalah kesilapan. Saya dah bagi ingatan kepada Tan Sri Rashid. Tan Sri Rashid Suruhanjaya Pilihan Raya ni. Jumpa sama saya beritahu, saya kata ingat, jangan kita ikut satu arah sangat. Semayang, umrah pergi, haji pergi. Tapi tipu tak apa juga. Kononnya ni nak selamat orang Melayu. Ada pegawai yang dia ajar begitu dalam Biro Tata Negara. Dia kata ini saja nak selamatkan orang Melayu. Tujuan menipu ini menyelamatkan orang Melayu supaya orang Melayu kekal kuasa. Orang Melayu mana yang dia angkat? Perasuah dan penipu. Saya nak katakan hujah ini hujah sesat dan menyesatkan. Mana boleh kita biarkan begitu. Saya beritahu Tan Sri Rashid, ingat, 2 orang ahli Suruhanjaya Pilihan Raya di Thailand yang masih merengkok dalam penjara karena tipu, buat penipuan, sehingga akan menang Thaksin sebagai Perdana Menteri. Saudara, jangan kita doa orang masuk penjara. Kita bagi nasihat, jangan kita takabur. Masalah pemimpin UMNO, dia ingat dia akan kekal selama-lamanya. Tipu pun tak apa. Ambillah kekayaan sebanyak mana yang mungkin. Saya bagi tahu 8 tahun saja Menteri Keuangan, saya tak pernah tengok, walaupun keadaan masa itu banyak kelemahannya, saya tak pernah tengok seteruk ini menteri-menteri sapu dan pugah kekayaan. Kontrak harga 40 juta naik 45 juta, bagi kat kawan dia 5 juta. Beli jet pejuang 400 juta ejen dapat. Beli kapal selam, berpuluh kes lagi saudara yang dibuat. Dan ini tak dibahaskan kerana hang ambil sikit, aku ambil sikit. Kita tenang belaka. Dan orang Melayu umumnya diminta supaya bagi sokongan dan yakin kalau tidak UMNO tak ada lagi harapan nak bela nasib orang Melayu. Saya nak jamin memang betul keadilan ni Melayu pun ada, Cina pun, India, Iban, Kadazan ada. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan bersama kawan-kawan PAS dan DAP, negara ini Malaysia
tidak boleh mengenepikan kepentingan dan hak Melayu, bahasa Melayu, pendidikan rakyat kita. Tidak boleh kita tolak ansur sama sekali. Tapi negara ini, Malaysia juga, mesti jamin hak, kebebasan dan keadilan kepada semua kaum. Kalau tidak, negara ini tidak akan selamat, dan orang Islam tidak ada maruah untuk mempertahankan bahwa mereka itu pembela keadilan dan hak. Jangan kita bawa kononnya kita nak khianat. Pemuda UMNO pergi ke kampung, dia kata dulu Anwar ni ejen Amerika, sekarang ni dia ejen Cina. Ni yang Vincent Tan ni ejen ni, bayangkan siapa? Yang tokai judi berkawan dengan geng hamba. Tetapi dia bawa ke kampung-kampung ni, orang Melayu bagi takut. Kalau tewas UMNO, orang Melayu akan sesat. Saya nak bagi jamin, insya-Allah, insya-Allah taala menang kita. Jaminan keselamatan orang Melayu di peringkat bawah ini kan jauh lebih baik, dan insya-Allah dengan dana yang ada dan kekayaan yang ada, pengurusan yang lebih baik yang kita jamin, insya-Allah nasib orang Melayu, orang Cina dan India di peringkat bawah ini akan jauh lebih baik. Belum pernah tercatat dalam sejarah Malaysia. Ini saya yakin, insya-Allah. Sebab kalau kekayaan itu tidak dirompak oleh pemimpin, dia boleh diagihkan kepada ramai. Semalam saya di Padang Tembak, Bukit Bendera, Pulau Pinang, kawasan sesak Cina. 3-4 ribu Cina turun, 1,000 Cina jadi ahli keadilan. Dan saya jamin kepada mereka, menang kita di Pulau Pinang. Saya bukan saja akan bela nasib orang Melayu yang miskin. Saya tengok perumahan ke orang miskin Cina pun cukup teruk. Saya kata, saya bagi jaminan, insya-Allah. Saya kata, God willing, you trust me. I've gone up as acting Prime Minister, gone down, treated like a dog in prison, in the lockup, under police custody. Dan saya kata, saya bagi jaminan, saya kata, we win. Give us 1 month, kita akan bersihkan dan jadikan rumah saudara itu rumah manusia yang wajar dan selesa hidup. Itu jaminan kita, insya-Allah. Kita pergi ke perumahan, kawasan-kawasan flat di Gombak, Taman PKNS dan merata tempat kawasan orang miskin Melayu. Tengok macam mana 30 tahun tak dapat lagi hak milik. 30 tahun dibangunkan, kos meningkat, rumah itu dalam keadaan cukup daif. Sebab apa? Sebab dia miskin. Sebab UMNO akan bagi dia RM100 sebelum pilihan raya, dan dia lupa 30 tahun derita di rumah itu. Saudara, kita menang di Selangor ni, insya-Allah. Bagi sebulan, semua rumah-rumah kawasan kos rendah yang nampak daif ini kita akan bersihkan dan jamin mereka itu duduk dalam keadaan yang selesa sebagai manusia yang menjadi warga negara di Malaysia ini. Ini insya-Allah jaminan kita. Saudara kena pastikan kita menang di Selangor. Boleh tak? Insya-Allah. Ini kalau berlaku boleh buat. Ada orang kata semua orang politik ni janji. Saya nak bagi tahu, insya-Allah Tuhan uji dah kita. Naik atas, turun sehina-hinanya di mata mereka. Saya anggap ini sebagai satu pengajaran dan ujian. Saya tidak sesal. Saya istighfar kepada Allah SWT, munajat kepada Allah SWT. Dia beri kekuatan, dia beri kesihatan, dan kalau ada sokongan daripada rakyat, kita bawa perubahan ini. Kita ada barisan pimpinan, tengok di kalangan kawan-kawan kita cukup berwibawa dan diuji, susah, perit, kena pukul, kena penjara, hina. Macam Ustaz Hadi dikalahkan dengan cara yang tidak adil sama sekali di Terengganu. Hidup dalam keadaan sederhana walaupun pernah menjadi menteri besar. Saudara, ada pengalaman ini. Berilah kesempatan kepada kita bawa perubahan ini. Kalau wang yang dicari bukan di sini tempat kita. Kalau wang yang dicari, saya sokong sajalah mereka dulu.
tetapi maruah yang dipertahankan. Kita kena ubah sebelum parah. Ubah sebelum parah. Ubah sebelum ubah sebelum ubah demi maruah. Ubah demi maruah. Ubah demi ubah sebelum ubah demi ubah sebelum ubah demi. Ini dia yang perlu kita bawa. Bukan kita nak ubah ini kerana kita seronok, perasan, syok nak berkuasa. Bukan kita kena takabur kerana kita rasa kita ini paling layak. Tapi kita ubah sebelum parah. Keadaan cukup parah. Ekonomi kita merosot. Kadar pengangguran meningkat. Perbezaan Gini koefisien, kesenjangan di antara paling kaya dan paling miskin paling melebar. Ketegangan kaum wujud. Kita orang Melayu tahu, kalau ada kandang babi tepi kampung, tepi masjid, kita minta pindah. Tapi kita tak pernah melarang orang Cina buat kandang babi di tempat dia. Hari ini orang UMNO cuba nak jadi jagoh, dia nak turun tembak babi. Babi dia boleh berunding, dengan orang Melayu di Batu Borok dia tak boleh berunding. Ini semua pengajaran kepada kita. Saya bercakap ni 9 boleh jadi 70% orang Melayu, tapi saya tidak ada masalah sama sekali pertahankan hak Cina dalam bidang dia. Kita orang Melayu tak rugi dengan menjaga kepentingan dan hak orang Cina. Yang sekarang ni yang merompak kekayaan kita berpuluh bilion. Kontrak Petronas bagi kepada anak. Siapa punya? Melayu punya. Saham Bumiputra diambil oleh pemimpin-pemimpin UMNO termasuk Menteri Pelajaran. Siapa punya? Bumiputra punya. Tetapi kita masih sokong mereka sehingga parah kedudukan kita. Mutu pendidikan kita merosot. Saya katakan ekonomi merosot, dan ini saya dah ulas dan minta saudara baca agenda ekonomi Malaysia. Memang kita hebat banding dengan Zimbabwe dan Burma. Memang saya tak nafikan. Menteri Penerangan mengatakan, ya kita bukan Burma. Memang betul kita bukan Burma. Memang kita bukan Pakistan. Sebab tu kita nombor 2. Dalam berita Al Jazeera, nombor 1 Pakistan, nombor 2 Malaysia. Setakat ini buat sementara waktu dong. Selepas ini belum tahu. Keadaan itu buruk. Mutu pendidikan kita kalah. Saya berucap di Singapura, saya rasa malu. Bukan salah kita, tapi saya aib. Orang Melayu marah orang Cina Singapura. Sebab dia urus ekonomi lebih baik, urus universiti lebih baik, urus kapal terbang lebih baik, urus pelabuhan lebih baik. Apa salah kita? Kita angkat orang yang rasuah, yang tak pandai urus ekonomi, dan semua kita parah. Kalau kita angkat orang yang cerdik, orang yang ada maruah dan ada akhlak, mutu pendidikan kita boleh meningkat, melonjak tinggi. Kalau kita ada angkat orang yang punya akhlak dan maruah dan tidak angkuh dan sombong, nak ugut orang, nak tangkap orang, nak haramkan penerbitan orang, kita tak akan jadi macam ini. Anak kita lulus universiti gaji RM1,000. Anak orang Singapura lulus universiti gaji RM5,000. Kita untung minyak 76 bilion ringgit. Dia 1 sen untung minyak tidak ada. Universiti dia nombor 3 di Asia, nombor 10 di dunia. Universiti kita yang terbaik, nombor 200 di Asia. Kapal terbang kita sama. Dulu MSA dia untung 1,000 juta, kita rugi 1,000 juta. Ganti pengurusan, ambil kawan Perdana Menteri dari Pulau Pinang. Dia urus, dia minat dengan lukisan, beli lukisan juta-juta ringgit. Syarikat rugi bilion ringgit lagi. Hari ini 600 dah pekerja-pekerja emas yang dibuang kerana pengurusan yang tidak baik, rasuah dan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Sebab itu kita tuntut ada perubahan. Bagaimana nak ubah? Pilihan raya mesti bersih dan adil. Sebab itu saudara jangan lupa, terangkan mesej ini, sampaikan mesej ini, dan kemudian percaya. UMNO ini dah nampak gagah kerana berita lain tidak ada.
Dia nampak gagah kerana kekayaan dia yang diambil pemimpin-pemimpin UMNO. Saudara-saudara, yang gagah sebenarnya suara rakyat. Sebab itu saya katakan, suara rakyat, suara keramat. Suara rakyat berdasarkan keyakinan mereka dan akhlak mereka dan ketakwaan kepada Allah SWT adalah suara keramat. Kerana mereka sebenarnya menjadi penentu. Saudara-saudara, 2 minggu, 3 minggu, saya tidak tahu apa yang bersih akan putuskan. Tapi kita kena berhimpun, dan kali ini perhimpunan raksasa yang jauh lebih besar. Karena kalau perhimpunan itu terlalu ramai, polis tak akan buat apa-apa. Hari ini, kalau perhimpunan setakat 1-2 ribu orang, dia kepung, dia tembak dum-dum-dum. Tapi kalau perhimpunan itu 100 ribu orang, dia nak tembak pun susah. Sebab kalau tak salah kena mak dia, kau tidak pun anak dia, kau tidak pun adik dia. Dan saudara-saudara tahu di mana juga di dunia, kalau perhimpunan rakyat itu telah meningkat, kekuatan tentera tidak boleh menawan mereka. Saya tahu hari ini di Masjid Jamek tindakan rakus dan kejam terhadap rakan-rakan kita. Tetapi bila saya sampai ke Masjid Negara bersama Ustaz Hadi, Kit Siang dan lain-lain, saya tengok beberapa pegawai polis itu nampak jauh lebih sederhana dan sopan. Mungkin dia dah agak kita nak menang. Jangan main-main. Esok menang tukang kena pitawa baru orang tahu. Jadi kalau nak duduk elok-elok, jaga elok. Buat ikut undang-undang. Ikut undang-undang. Jadi saudara, kita doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan ada kesungguhan di kalangan kita untuk mempertahankan hak kita. Dan saya ingin sekali lagi ucap, betul-betul lah, sungguh-sungguh saya nak masuk tadi memang saya lambat. Nak masuk jalan ni tak boleh, jalan tu tak boleh, jalan tak boleh. Lama-lama dia suruh naik motor. Naik motor, kawan yang bawa Khairi ni bawa laju. Dia ingat saya umur 25. Zoom sana kiri sana, saya melekat pegang. Lalu tengok polis jaga, dia tengok saya terlepas satu. Polis tengok Dato' Seri, dia pun tak halang saya pun toh pi. Bagus kat polis yang bawah, saya ucap terima kasih, tapi tak boleh sebab nama dia. Takut dia kena tukang pitawau. Jadi ada di bawah. Jadi saya pun naik motor, terlepas itu. Jadi bila sampai tu, bila naik motor dengan helmet ni semua, penyokong-penyokong tengok minta ada apa-apa, dia tak cam. Buka tu barulah dia sebut reformasi. 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 Takbir. Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan tetap. Ubah sebelum, ubah demi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Umum Parti Keadilan yang telah memberikan ucapannya tadi. Tuan-tuan dan puan yang dihormati, ingin diumumkan di sini bahawa semua